What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas tentang One Piece. So sebagaimana yang korang sedia maklum, dalam video ini kita akan mendedahkan spoiler yang baru sahaja kita dapat berkenaan chapter 1048. So guys, sebagaimana yang korang boleh tengok tadi, pagi tadi pukul 9 aku ada try untuk buat live, tapi ternyata setting aku perlu diperbaiki lagi sebab tadi aku tak sempat ataupun tak dapat nak buat live dengan korang sebab ada masalah mic sikit. Dan kalau korang boleh tengok pun dekat video aku yang sebelum ni, dekat bawah ni kan ada aku stream tadi. So aku ada minta pandangan daripada korang dan ada beberapa pandangan yang agak bernas bagi aku untuk aku set up pada akan datang lah untuk sesi live aku. Sebab aku aiming for untuk buat live setiap hari supaya aku dapat bersama-sama dengan korang mengupas isu-isu terkini ataupun isu-isu yang sebelum-sebelum ni dengan korang sama-sama. Cumanya setup aku perlu diperbaiki lagi. Dan dalam video ni juga aku nak ucapkan selamat hari raya kepada nakama kita yang tak lama lagi dah. Aku di sini mohon maaf banyak-banyak sekiranya aku ada terkasar bahasa ucapan aku yang kurang senang yang telah keluar daripada mulut aku yang korang dengar. Aku dengan hati yang ikhlas di lubuk sanubari aku mengucapkan ribuan kemaafan. Dan aku juga sekiranya korang ada komen apa-apa yang menyentuh hati aku awal-awal lagi dah maafkan dah. Dan kat sini juga aku nak update sikit tentang Skoverto Hub, my business. Alhamdulillah semalam ada nakama kita telah angkat 9 helai John. 9 helai terus dia ambil. So kepada korang yang belum lagi dapatkan baju merchandise One Piece, korang boleh segera visit IG Shop Skoverto Hub. Korang pilih lah mana satu yang korang nak. Ada berlambak-lambak gila design kat situ. Korang ambil je mana satu yang korang rasa berkenan. Okay, link IG Shop Skoverto Hub aku tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, jom let's proceed with the content. So spoiler yang kita dapat dalam chapter 1048 ni sebenarnya tak banyak tau. Dia ada ceritakan beberapa perkara ataupun beberapa scene sahaja yang mana kita akan discusskan pada hari ini. Dan bagaimana yang kita sedia maklum, sekarang ini cover story yang Oda persembahkan kepada kita adalah berkisar tentang kisah Germa Double Six. Dalam chapter 1047 kita tidak mendapat pendedahan berkenaan dengan cover story dorang sebab Oda memberikan kepada kita sebuah color spread. Dan untuk chapter 1048 kali ini Oda memberikan kepada kita sambungan daripada cover story Germa Double Six yang mana menunjukkan, yes, sebelum ni kita nampak ada dua kaki misteri telah hadir ke Whole Cake Island. Ramai yang menteorikan kemungkinan itu adalah Blackbeard Pirates punya kru, tapi ternyata no, it is actually Germa Double Six punya member Ichiji dan Reiju yang kembali ke Whole Cake Island untuk mendapatkan semula Yonji dan Niji. Alright, kita pergi kepada spoiler yang seterusnya. Kita dapat melihat dalam chapter ini Orochi dipenggal lagi kepalanya. Sekali lagi an attempt untuk membunuh si pengecut, si coward Orochi itu. Dan kali ini attempt itu telah dilakukan oleh Denjiro yang mana telah lama menghilang daripada scene peperangan di Onigashima dan telah muncul kembali untuk membunuh si jelek Orochi. So dekat sini sahaja menjadi persoalan kepada kita, adakah Orochi selepas ini akan mati? Dan stand aku masih clear lagi, stand aku masih tetap lagi di mana aku tak nak bahas panjang-panjang tentang Orochi ni sebab banyak kali sangat mati, lepas tu hidup balik, mati, hidup balik. Cumanya kita boleh tengok lah sebelum ni Orochi telah dipenggal oleh Kaido dan lepas tu Orochi dipenggal oleh The Red Scabbard dan kali ini dia hidup balik dengan satu sahaja kepala yang cuba untuk membunuh Hiyori. Dan dalam chapter 1048 nanti dia akan ditebas sekali lagi kepalanya. Cumanya tebasan Kyoshiro aka Denjiro itu tidaklah menggunakan pedang Ame no Habakiri. Sebagaimana yang kita tahu, legenda Yamata no Orochi ini dalam folklore dalam agama Shinto, Yamata no Orochi telah dibunuh oleh seseorang yang bernama Susanoo yang menggunakan pedang Ame
Ame no Habakiri. So kita tak tahu sama ada after this Orochi akan mati hanya dengan tebasan pedang Denjiro sahaja, ataupun untuk Orochi mati dia perlu untuk ditebas kepalanya dengan menggunakan pedang Ame no Habakiri. So untuk perbahasan ni aku tinggalkan kepada korang untuk kita sama-sama discusskan, adakah Orochi akan mati setelah ini ataupun belum lagi perlu menggunakan pedang Ame no Habakiri untuk nyawa dia melayang. So pada korang jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Alright? Okay, kita pergi kepada perbahasan ataupun spoiler yang seterusnya adalah berkenaan dengan dalam chapter 1048 nanti kita akan melihat strength contest between Luffy dengan Kaido, yang mana kita tengok dalam chapter 1047 Luffy telah membesarkan penumbuk dia. Yang mana penumbuk dia tu lebih besar daripada pulau Onigashima yang akan terhala ke arah Kaido, dan dalam chapter 1048 nanti satu strength contest akan berlaku antara mereka berdua, dan inilah yang aku telah cakap dalam video aku yang sebelum ni, which is aku bagi tahu dalam chapter 1048 nanti berkemungkinan Kaido tidak akan mati lagi, dan ternyata dalam chapter 1048 ni Kaido belum lagi diriwayatkan akan mati, dan mereka berdua akan battle each other. Dan mungkin that battle will be the final battle sebelum Kaido akan tewas. Dan kalau korang tengok juga dalam video aku sebelum ni, aku ada bagi tahu this is what I want. Aku nak perkara-perkara macam ni. Aku nak satu last strength contest between Luffy dengan the main villain dalam arc tersebut, dan untuk kes ni main villain untuk arc ni adalah Kaido lah. So the reason why aku sangat yakin merasakan dalam chapter 1048 ini Kaido belum lagi kalah adalah sebab 4 perkara. Yang pertama adalah mungkin Kaido dia ada kekuatan yang tersembunyi yang belum lagi dia keluarkan, yang hanya dia akan keluarkan di dalam situasi life or death saja, hidup dan mati saja. Apabila dia merasakan yang serangan daripada opponent dia itu sangat-sangat mega, sangat-sangat hebat, sangat-sangat dia tidak boleh dapat untuk mengelak, ataupun dia tidak boleh dapat untuk menggunakan kekuatan dia yang biasa-biasa yang pernah digunakan dengan musuh-musuh dia sebelum ini. Macam mana yang kita boleh lihat, dia pernah menggunakan kekuatan dia bertarung dengan The Red Scabbard, bertarung dengan The Five Worst Generation, 5 orang yang hadir di depan dia masa tu, dan dia bertarung dengan Yamato di depan dia pada masa tu. Dan mungkin kali ini this is the situation of life or death, yang mana dia perlu mengeluarkan his ace, dia perlu mengeluarkan his trump card untuk bertarung dengan Luffy. I think this will be the moment. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan berkemungkinan aku perlukan satu flashback. Aku perlukan satu flashback yang mana Roger akan teringat berkenaan dengan Zebek ataupun Roger. Dan sebelum ni Kaido pernah menyinggung berkenaan dengan Wano. Dia bagi tahu yang Wano is very special to him, dan dia juga ada pengetahuan tentang Joy Boy, dan aku sangat-sangat yakin yang dia sangat-sangatlah mengidolakan Joy Boy, dan dia sangat-sangat ingin untuk menjadi Joy Boy. Dan mungkin perkataan dia yang mengatakan yang Wano is special to him akan terkait dengan Joy Boy ini, yang berkemungkinan, I don't know, Joy Boy hanya akan reincarnate di Wano sahaja, dan dia merasakan dialah yang berkemungkinan akan menjadi reincarnation of Joy Boy. Sebagaimana yang kita boleh tengok sebelum dalam chapter lepas-lepas, Kaido ada bagi tahu kepada Luffy yang Luffy pun tak mampu untuk menjadi Joy Boy. Dan aku ingin satu lagi flashback, berkemungkinan flashback macam mana Shanks stop Kaido from entering the war in Marineford. Dan lepas ni mungkin aku akan hasilkan satu video berkenaan dengan berkemungkinan inilah cara dia macam mana Shanks hentikan Kaido daripada datang ke Marineford, dan sebab apa Kaido diterima kata-kata pelawaan daripada Shanks untuk tidak hadir ke Marineford. Dan perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan Devil Fruit Kaido sendiri. He is the mythical Zoan yang memiliki special ability. Sebagaimana yang kita boleh tengok, Luffy adalah mythical Zoan yang mempunyai special ability yang tersendiri. Begitu juga dengan Yamata no Orochi yang dimiliki oleh Orochi yang mana memiliki keistimewaan yang tersendiri. Begitu juga dengan Marco yang memiliki keistimewaan yang tersendiri, Katarina Devon yang memiliki keistimewaan yang tersendiri, Oni Yudo, Okuchi no Makami, Devil Fruit Daibatsu milik Sengoku. Dan begitu jugalah dengan Kaido ini, dia adalah mythical Zoan yang mungkin dia akan memiliki special abilities yang mana dia akan keluarkan kemampuan luar biasa dia untuk bertarung dengan Luffy dalam situasi life or death ini. Dan yang keempat adalah moment.
moment. Sebagaimana yang kita tengok apabila Luffy bertarung dengan the main villain of the arc, kita dapat merasakan momen tersebut di mana momen sejurus sebelum the main villain of the arc akan kalah. Sebagaimana yang kita boleh tengok yang berlaku kepada Crocodile, Doflamingo, Gecko Moria dan sebagainya. So guys, berkenaan dengan perkara ini, what do you think? Please tinggalkan komen korang di ruangan komen di bawah. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan Momo. Yes, finally Momo berjaya menarik Pulau Onigashima. Yes, aku ada bagitahu juga dalam hati aku sangat-sangat berkeyakinan yang Momo mampu untuk menghasilkan the mass flame cloud yang besar untuk menarik Pulau Onigashima. Sebab apa? Sebab Oda dah pergi deep dive into Momo punya flashback, menceritakan berkenaan dengan Toki, menceritakan dengan perkara ataupun insiden yang berlaku 20 tahun sebelum ini, dan Momo has done nothing but a coward act. Sebelum ini tidak ada apa-apa jasa yang dilakukan oleh Momo sebelum ini, melainkan masa dekat penjara Udon itulah yang Hyogoro bagi tahu yang inilah benda yang kita missing, which is keyakinan ataupun trust yang boleh kita bawa supaya samurai-samurai di Udon ini kembalikan trust mereka kepada kita. Dan Momo pun muncul dan membuatkan mereka semua bersemangat balik untuk bertarung untuk meneruskan legasi Kozuki Oden, shogun tercinta diorang. Dan akhirnya dalam chapter 1048 Momo berjaya menarik Pulau Onigashima. Cuma persoalan dia ke mana Momo tarik pulau tu? Aku risau. Macam sebelum ni kan Momo pernah drive Luffy kan naik ke bumbung Onigashima dan dia bawa ke mana-mana tau kan, sebab dia takut dia gayat dengan tinggi. Aku risau dia tarik Pulau Onigashima. Elok-elok Pulau Onigashima tu nak ditarik ke belakang, dia alih-alih dia tarik ke depan pula, pergi ke arah Flower Capital lah. Dah sudah jadi satu lagi pula masalah. Dan satu lagi persoalan yang muncul kat sini, yang mana ialah kita ada Zunisha, the ancient animal yang pernah hidup pun masa zaman dengan Joy Boy. Kita tak nampak lagi peranan dia. Apa peranan yang bakal dimainkan oleh Zunisha dalam Arc Wano ini, melainkan selain daripada dia itulah, bagaimana kita boleh tengok depan dia ada kapal World Government yang mungkin dia boleh libas dengan satu pukulan belalai dia saja. Tapi pada aku itu belum cukup lagi untuk watak sebesar Zunisha. Bukan maksud aku saiz besarnya Zunisha tu, tapi watak sebesar Zunisha yang aku maksudkan ni adalah dia punya karakter, dia punya jangka hayat dia begitu lama, pernah hidup pun sezaman dengan Joy Boy, tapi sumbangan yang diberikan dalam pertarungan di Onigashima ini hanya itu sahaja. Pada aku tidak cukup lagi dan aku menginginkan lebih daripada Zunisha ni. Mungkin peranan dia tidak ada dekat dalam pertarungan ini. Mungkin setelah peperangan ini ataupun post Wano Arc ni, Zunisha akan mainkan satu peranan yang penting. Mungkin membawa seluruh pulau Wano, pulau-pulau yang ada dalam Wano tu, yang mana kita boleh tengok kepulauan Wano ni berada di atas satu tebing yang tinggi yang perlu didaki, yang perlu naik air terjun, barulah diorang sampai ke kepulauan Wano tu. Mungkin Zunisha akan tarik pulauan Wano overall, the whole Wano ke bawah, dan itu akan mengisyaratkan the border has been reopened. Yang tu pada aku mungkin satu jasa yang besar daripada Zunisha. Dan seterusnya kita dapat melihat dalam chapter 1048 nanti juga penduduk Wano telah melepaskan lantern mereka masing-masing sebagai isyarat tamatnya Fire Festival. Tapi di sini apa yang aku nampak, mungkin apabila mereka melepaskan lantern mereka yang banyak ke udara, akhirnya ruangan udara menjadi cerah dan finally penduduk-penduduk Flower Capital dapat melihat dengan jelas dan terang pertarungan yang sedang berlaku. Monkey D. Luffy sedang mengalahkan Kaido, dan Kaido akan ditumbuk Luffy dan jatuh terus ke Flower Capital, mengisyaratkan the reign of Kaido has ended. So guys, this is all I have. Macam mana pendapat korang? Gila guys, gila. Memang kepala otak aku ni dia berfikiran dia agak pelik sikit kan. Mungkin korang setuju ataupun korang tak setuju, just komen dekat ruangan komen dekat bawah je. Berikan kepada aku apa pendapat-pendapat korang dan mungkin aku akan bacakan dalam sesi live nanti. InsyaAllah tolong doakan kepada aku supaya aku punya setup untuk live tu berjalan lancar, supaya aku dapat live session kepada korang dan sama-sama kita discuss secara live. Dan di sini again aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada nakama-nakama semua. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, apa-apa pengucapan aku yang korang senang, yang korang dengar, aku minta maaf sangat-sangat. Dan kita sama-sama harap Ramadan yang telah berlalu, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala kepada kita sesuai dengan usaha kita dalam bulan tersebut, dan kita juga mengharapkan supaya kita dapat lagi bersama-sama dalam bulan Ramadan yang akan datang. So guys, that is all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan.
Apabila hidup kita menjadi semakin susah, semakin sukar, semakin mendesak, seolah-olah kita telah terjatuh ke dalam longkang yang busuk, yang penuh dengan najis, dan paling memeritkan, jatuhnya kita berseorangan diri. Tiada siapa bersama-sama kita, dan tentulah tiada siapa teringin untuk bersama kita kerana busuknya kita di dalam longkang itu. Satu-satunya insan yang mampu untuk bawa kita keluar dari situ adalah diri kita sendiri. Sekiranya mindset kita kuat, maka kita akan mampu untuk bangkit dan panjat semula untuk keluar dari longkang itu. Apa-apa yang akal kita mampu tumpukan, kita mampu untuk lakukan. And trust me my brother, this is how the life works. Saat kita susah, tidak akan ada siapa yang akan datang untuk membantu, hatta bertanya khabar pun. Tapi di saat kita berjaya keluar dari longkang yang busuk itu, mandi, bersih dan memakai pakaian yang cantik, di saat itulah baru datang mereka-mereka yang sebelum ini menghindari kita. Ketika dalam longkang mindset kita kena kuat supaya dapat bangun semula, dan ketika kita dah bersih, kemas, soul set kita pula kena kuat. Jadikan hati kita seperti lautan. Terimalah kehadiran mereka. Nothing good is coming from revenge. The battle of success is not with them, but with yourself. Kita tidak membandingkan diri kita dengan sesiapa, kerana kalau kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita, kita akan hilang rasa bersyukur. Sekiranya kita melihat orang yang lebih rendah dari kita, kita akan mula rasa selesa. Bandingkan diri kita hari ini dengan semalam, dan bandingkan diri kita hari ini dengan akan datang. You decide who you wanna become. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi